Okay, hi, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. So, hari ini saya sediawa nak share dengan hampa semua satu topik which is G6PD. Okay, this is one of the highly requested video. I tak tahu pasal apa. Ramai pula orang duk minta tanya dekat DM. Boleh tak explain pasal penyakit G6PD ni? First sekali, G6PD sebenarnya dia adalah bukan penyakit. G6PD ni adalah enzim. Orang yang dikatakan ada penyakit G6PD ni, dia kurang enzim G6PD. Okay? Tapi sebenarnya G6PD deficiency bukanlah satu penyakit. Dia adalah genetically inherited condition yang tiada rawatan. Means dia takkan sembuh. Sebab dia bukan penyakit, nak sembuh apa? Dia daripada berlahir sampailah ke liang lahat, dia tetap akan ada G6PD deficiency. Okay, so first, apakah itu G6PD? Okay, G6PD ni adalah satu enzim yang dipanggil glucose 6-phosphate dehydrogenase. Okay, so apa function G6PD enzim? G6PD enzim ni function dia untuk make sure sel darah merah kita ni sihat, tak mudah pecah, kukuh. Kalau kurangnya G6PD dalam seseorang, maksudnya bila kurang G6PD, sel darah merah dia senang pecah. So bila sel darah merah senang pecah, kuranglah oksigen yang dapat dibawa mengalir ke dalam seluruh badan kita. Sebab kalau kita belajar bio dulu, sel darah merah ni function dia untuk bawa oksigen ke seluruh badan. Okay, so bila orang yang ada G6PD deficiency ni, dia akan mengalami pucat, senang lesu, letih, pening kepala, sakit kepala, kesukaran untuk bernafas, jantung berdegup laju, dok. So pasal apa mereka dapat simptom-simptom macam ni? Sebab yang macam kita cerita tadi, kurangnya G6PD, kurangnya sel darah merah sebab semua dah pecah, kurang oksigen dalam darah. So senang je nak ingat, bila kurang oksigen, simptom-simptom ni akan terjadi. Dan satu lagi simptom yang quite prominent adalah kekuningan, jaundice. Mata kuning, muka kuning, kencing jadi kuning yang pekat, macam teh yang tebur yang dicelup dalam air satu cup tu. Sangat pekat. Pasal apa? Pasal hemoglobin, which is sel darah merah ni, bila dia pecah, dia akan berpecah pada beberapa komponen. Salah satunya adalah heme. Hemoglobin pecah jadi heme. Heme ni akan pecah menjadi bilirubin. So bilirubin is the chemical yang bertanggungjawab untuk that orange yellow pigment. Cukup sampai situ untuk function enzim G6PD. Now, kenapa kita cakap G6PD deficiency ni adalah genetically inherited condition? Sebab dia terjadi disebabkan kromosom X yang di-altered. Selalunya G6PD deficiency ni terjadi kepada lelaki. Boleh juga terjadi kepada perempuan, tapi lebih common lelaki. Sebab, ingat balik bio dulu, lelaki ni dia punya kromosom XY. Perempuan dia punya kromosom X. Since G6PD affect kromosom X yang di-alter tu, so kalau lelaki ada satu X kromosom je. So kalau satu X kromosom tu altered, maksudnya lelaki tu G6PD deficiency lah dia. Tapi kalau perempuan dia ada G6PD, bermaksud dua-dua X dia kena altered, kena mutated. Kalau salah satu X je yang altered, maksudnya dia adalah G6PD carrier. Dia tidak kena condition yang dipanggil G6PD deficiency, tapi anak dia mungkin boleh kena, cucu dia mungkin boleh kena. Okay? Kalau dua-dua X dia altered, yes, dia adalah G6PD deficiency. Okay, dapat kat situ. Since kita cakap tadi, G6PD ni bukanlah satu penyakit, tapi dia adalah satu condition. So kita treat dia macam alahan saja. Jauhkan diri daripada makanan ataupun ubat-ubatan yang boleh trigger G6PD deficiency ni, yang boleh trigger hemolysis dalam darah. Kita bagi contoh. Okay, senang je. Untuk ibu bapa yang anak-anak mereka ada condition G6PD deficiency ni, kalau boleh print dan laminate satu table ni yang bagi tahu drugs to avoid, bunyi pula silent. Drugs to avoid in G6PD deficiency. Akan ada dua table. Satu yang confirm akan ada risiko hemolysis. Satu lagi yang ada possibility risiko of hemolysis. Contohnya macam antibiotik, ciprofloxacin. Contoh macam ubat anti malaria. Okay? Antara yang ada possible risk of hemolysis,
Yang biasa kita ambil adalah painkiller analgesic, aspirin ataupun paracetamol. Okay? Ataupun ubat sawan phenytoin. So ini adalah ubat-ubat yang perlu dihindarkan oleh orang yang ada condition yang kita panggil G6PD deficiency ni. Untuk makanan pula, boleh je Google, akan keluar list-list makanan yang perlu dielakkan. Yang paling prominent adalah kacang parang. Wih, sedapnya kacang parang tu, tambah-tambah yang ada garam kan. Okay, untuk orang yang ada G6PD deficiency, tolong avoid kacang parang. Itu makanan. Untuk bahan-bahan, untuk barang-barang yang kita mungkin guna seharian, nila baju yang colour biru tu, avoid. Satu lagi ubat gegat. Ubat gegat sebab dia ada naphthalene, so avoid. Satu lagi ubat nyamuk yang ada pyrethium. So avoid benda-benda ni sebab dia boleh trigger hemolysis, which is dia boleh trigger darah kita pecah. Darah pecah, kurang oksigen. Itulah kena simptom-simptom G6PD deficiency tu. So basically, since this is a condition that you need to go through for the rest of your life, apa yang penting adalah avoid trigger food, trigger medicines, trigger substance yang boleh menyebabkan risk of hemolysis yang macam I cerita tadi lah. Okay, just hidup macam biasa. Kalau tiba-tiba rasa expose kepada that trigger factor ataupun ada simptom-simptom G6PD deficiency tu, cepat-cepat bekerja ke hospital. Sebab kalau boleh kita tak nak dia sampai severe hemolysis. Normally, kalau ada simptom-simptom ni, it will resolve in 1 to 2 weeks. Tapi in severe cases of hemolytic anemia, mungkin sampai memerlukan rawatan macam oxygen therapy dan juga blood transfusion untuk ganti balik. Sebab severe sangat darah dalam badan dia ni, dah hemolysis banyak dah. So, benda ni life threatening dan kita memerlukan blood transfusion. Okay, I hope this clears the mitos ke, ada misconception ke tentang bahayanya penyakit G6PD. Okay, G6PD ni okey saja, boleh well control, boleh jadi sepanjang hidup pun tak ada masalah, takkan ada severe G6PD complication ni. Cuma just be careful lah. Lain orang, lain penerimaan dia terhadap trigger. Maybe ada orang termakan aspirin sikit je, tak ada hal sangat. Ada orang yang di G6PD deficiency kena trigger sikit je, dia macam terus severe. Ada orang tak severe sangat. So it depends on individually. Okay, so I hope video hari ni pendek je, boleh memberi insight ataupun new knowledge kepada hampa semua. So that kalau orang cakap G6PD apa macam, oh aku tahu pasal dengar ada Siti Awak cerita dulu. Kan? Okay, thank you guys. Thank you so much for watching. Bye bye.